Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tuan-tuan dan puan-puan? Salam Jumaat. Kita bertemu lagi. Jadi apa untuk usaha cicat hari ni 7 Mei. Okey, jadi apa sementara kita mula ni, kita tolong komen sikit di bahagian komen sama ada kita punya audio, sama ada kita punya visual tu apa okey ke tak okey. Okey, supaya kita dapat apa feedback daripada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, sebelum kita mulakan kita punya busa cicat hari ini. Okay. Tolong komenkan di bahagian komen. Alhamdulillah. Okay, Tuan Zafiq bersama dengan kita. Okay, ada lagi sahabat-sahabat kita. Okay, sementara tu boleh komen dan juga boleh tolong share. Tolong sharekan kepada apa rakan-rakan tuan-tuan dan perempuan. Okay, supaya lebih ramai lagi orang yang mendapat manfaat daripada sesi busa cicat kita pada petang ini insya-Allah. Okay. Baik. Suara okey suara okey. Ngam 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 ngam. Jadi suara tu yang paling penting. Okay, because bulan-bulan puasa ni suara ni yang faham-faham lah. Okay. Jadi suara okey alhamdulillah. Okay. Baik, jadi siapa lagi ada dengan kita ni? Okay. Ulasan market sebelum raya ulasan market sebelum raya. Okay, jadi siapa lagi ada bersama kita? Boleh tolong share. Okay. Untuk apa? Untuk kita dapatkan feedback yang lebih banyak. Okey. Hmm. Okey. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Okey ke? Ni kita dah apa menghampiri penghujung puasa ni. Jadi apa kalau kalau orang kata awal tu mungkin mungkin kita masih nak adapt tapi kat hujung puasa ni dah lain dah. Kita pula nak adapt dengan market. Okey, kita nak adapt dengan market yang berpuasa ni. Okey. Jadi macam trading tuan-tuan dan puan-puan, ada yang baik ke, ada yang kurang menyenangkan ke? Kalau apa boleh share dengan kita, ada yang uh, apa yang mencatatkan keuntungan ke hari ni. Okey, saya punya sofa saya punya hari ni alhamdulillah lah portfolio saya jap. Portfolio hari ni alhamdulillah hijau-hijau lagi. Okey, hijau-hijau lagi. Okey. Jadi apa untuk sesi busa cicat kita hari ni untuk sesi busa cicat saya tak nampak komen. Sekejap tak nampak komen. Oh, okey, ada. Okey. Ada orang komen. Sebab itulah saya nampak Zafiq yang komen, tapi kalau buka yang personal dia nampak ada orang lain juga komen. Okey. Okey, tak apalah. Okey, biasalah technical error ni kita tak boleh nak nak predict sangat Okey, tapi tak apa lah. Okey, baik. Jadi untuk sesi bursa hari ni sesi bursa hari ni setakat 3.35 petang ini, okey, kita dapat lihatkan volume transaction almost 4 billion. Okay, almost 4 billion, which is kalau kalau to be precise 3.996 billion being traded in our local bourse ataupun bursa Malaysia. In term of valuation, kita boleh lihat lebih kurang 2.36 2.36 billion being transacted hari ini in term of the market value value of trading dan kita boleh lihat di sini ada 576 counter yang mencatatkan keuntungan, 421 counter yang mencatatkan kerugian, dan kita ada lebih kurang 446 counter yang tidak berubah harga. Okay, jadi basically kalau kita tengok kan in term of winning stocks winning stocks ataupun counter yang mencatatkan keuntungan melebihi counter-counter yang mencatatkan kerugian. Okay, tetapi kalau kita tengokkan pada buy rate hari ni buy rate lebih kurang pada 37%
sahaja. Okey. Okey, volume dah exceed 4 billion 4 billion. Which is quite a number of transaction juga di situ. Okey, bolehkah kita berkongsi slide kita? Kita berkongsi slide kita. Sambil-sambil tu tuan-tuan dan puan boleh share dan juga boleh like jangan lupa like, share dan komen dekat bahagian komen kita. Okey, untuk kita dapatkan feedback daripada tuan-tuan dan puan. Okey, right. So untuk sesi Bursa Cicit hari ini dibawakan khas oleh Smart Saham dan juga Bursa Malaysia Eye. Okay, ini adalah kolaborasi berterusan antara Smart Saham dan juga Bursa Malaysia Eye untuk menyampaikan ilmu pelaburan, ilmu trading kepada rakyat Malaysia. Okay, right. Jadi kita tengok next slide apa yang kita ada. Sekejap. Okay, untuk kita punya market update, seperti biasa saya akan melihat daripada global punya point of view. Kalau kita tengokkan di US di US market quite heavy buying juga dekat US punya market. Kemudian kalau kita tengok tapi market US ni saya macam mana dia ada kekecualian, ada kekecualian yang tersendiri, yang menarik saya lah di situ. Right. So kalau kita tengok kan untuk regional to be precise, kita kena compare dengan regional market. Untuk regional market kita tengokkan Nikkei hari ini mencatatkan keuntungan, Shanghai Hang Seng Shenzhen mencatatkan kerugian. Kemudian kalau tengok STI naik sikit. Kemudian Malaysia ni Malaysia ni mencatatkan keuntungan sedikit berbanding dengan semalam, tetapi for this week kita tengokkan berlaku sell down dekat kita punya Bursa Malaysia. Tapi nak kata sell down pun bukanlah sell down sangat pun, dia macam taking profit activities lah, lebih kurang kat situ. Right. So kalau kita tengokkan seterusnya, ini adalah untuk Bursa Malaysia pada minggu ini. This is for today. Today session. Today session kalau kita tengokkan di sini pada awal pagi awal pagi berlaku penjualan yang agak kencang juga untuk kita punya bursa pada waktu pagi tadi. Tetapi alhamdulillah pada mendekati tengah hari kita boleh nampak kat situ ada buying interest. Buying interest is coming back into the local boss. So itu satu indikator ataupun petanda yang menarik lah. So itu satu perkembangan yang positif untuk hari ini. Untuk hari ini. Kemudian kalau kita tengokkan seterusnya, untuk setakat pukul 3 tadi, setakat pukul 3 tadi, antara kaunter-kaunter yang mencatatkan keuntungan adalah kaunter-kaunter yang related to glove. Kalau kita tengokkan Hartalega, Top Glove is coming back into the green zone. Kemudian P-Metal, P-Chem dan Maybank dapat Maybank pun ada positif di situ. Kemudian kalau kita tengokkan Axiata, Maxis, this all telco. Kemudian tenaga pun being sell down juga. Petgas untuk energy, Digi dan Nestle Dialog juga mencatatkan kerugian pada sesi setakat pukul 3 tadi. Yang sekarang kalau kita tengokkan the leaders being lead by kita panggil sebagai P-Metal, P-Metal dan juga P-Chem, Petronas Chemical. So itu adalah perkembangan market yang sekarang lah. Baik, seterusnya kalau kita tengokkan pada indeks, pada indeks untuk kita punya consumer product. Consumer product kita pada hari ini agak bercampur-campur juga untuk tempoh
setakat tengah hari tadi. Setakat pukul 3 tadi. Okay. Lepas pukul 3 tu tiba-tiba rancak pula kan. Rancak pula untuk kita punya consumer products. Kalau apa tuan-tuan dan perempuan monitor market sekarang. Hari ni being lead by Mr. DIY, Sam dan QL Resources. Antara yang menarik kita punya consumer products ke bawah adalah Euro, Nestle dan Petronas Dagangan. Okay. Ini antara kaunter-kaunter yang menarik consumer products untuk ke bawah. Okay, seterusnya untuk industrial products. Okay, industrial products sekarang ni being lead by P-Metal, P-Chem dan Sunway. Kemudian Housing, KAB dan VS antara yang menyebabkan indeks ni agak berat hari ni. Okay, kemudian untuk construction. Construction ni macam kita jangkakan. Okay, there's too much uncertainties in the market. Tapi construction I think for the longer term perspective still ada sinar lagi lah di situ. Okay. Untuk hari ini JAX, IGM dan Econ Berhad antara leaders untuk construction. Gamuda, Kerjaya and Ecovest, okay, antara lagging movers for today. Okay. Kemudian untuk counter teknologi hari ini quite berat juga hari ni. Okay. Leaders untuk hari ni adalah DNO, Greatech dan MPI. Okay. Kemudian untuk lagging movers for today is Inari, Penta dan UWC. Okay. In fact walaupun Inari ada news hari ni, bukan hari ni lah, semalam. Okay. Tetapi dia antara pemberat lah untuk hari ni. Okay, untuk seterusnya financial services masih lagi bercampur-campur antara CIMB, Public Bank dan Maybank antara yang menggerakkan market kita hari ini. Kemudian Hong Leong Bank, okay, Johan, Apex dan Manulife antara yang menarik lah indeks ni jatuh. Okay. Kemudian untuk property sector IOI, SP Setia dan Equal, okay, antara leaders untuk hari ini. Dan juga untuk laggard adalah UEMS, Talam dengan Rapid. Kemudian untuk plantation, okay, plantation antara sektor yang menarik untuk hari ini adalah Sun Plantation, KLK dan IOI, okay. Kemudian Melpack, Sarawak Plantation dan UMCCA, okay, antara yang menarik lah indeks plantation ke bawah. Okay, untuk REITs, still tidak ada yang favorable sangat untuk REITs ni. Antara movers untuk hari ini adalah Sun REIT, KLCC and YTL REITs. Dan juga lagging untuk REITs adalah IGB, X REIT dan Hektar REITs. Okay. Dan seterusnya untuk energy sector, okay, untuk energy sector Sabah Dynamic, Armada dan Heng Yuan, diikuti dengan Hibiscus juga antara leaders untuk hari ini. Untuk lagging movers adalah Dialog, Sapura Energy and Velosto, Dayang termasuk sekali dan Yinsen. Okay. Velosto ni ada perdebatan juga because kalau you all dia ikut minggu ni punya news, okay, ada rig yang collapse, okay, yang sunken rig, okay, sunken rigs. So kalau you all follow berita minggu ni, antara berita yang tak menarik ni adalah rig tu tenggelam lah, okay. Tetapi obviously, okay, the rigs being insured, so there must be some compensation for the rigs, okay. Obviously ni company kot kan, this is corporation, so mesti dia ambil insurance. Dia bukan macam kita kan. Kita ni personal ni individual insurance pun tak ambil, medical pun tak ambil. So memang sakit lah kalau apa jadi kan. Tapi for those company, okay, obviously diorang akan ambil insurance dan kita tahu diorang boleh tanggung untuk kerugian tu. Okay.
Kemudian uh, okey untuk apa? Okey untuk apa? Untuk yang lain, okey, untuk yang lain tidak ada apa perubahan yang ketara sangatlah. Okey. Alright. So seterusnya kalau kita tengok kan untuk top volume untuk top volume hari ni, top volume sekejap. Top volume hari ni okey, top volume hari ni dibawakan oleh Mailbag. Okey, Mailbag dan Hubline. Okey, memang dua tu antara apa? Antara yang apa? Yang aktif lah hari ni. Susah sebut yang aktif hari ni adalah Mailbag dan Hubline, which is dua-dua daripada logistik. Kemudian ada S-Reach, okay, dan Sedania dan Upress. Ini antara telco dan juga teknologi. Okay, so ini antara apa counter-counter yang being actively traded hari ni. So apa yang kita nak tengok di sini, okay, kita nak tengok adalah counter apa yang jadi trending. Okay, counter apa yang jadi trending kalau kita tengokkan di sini. Okay, banyak dekat telco, teknologi, okay, dan juga industri produk. So itu antara sektor yang menjadi apa trending untuk hari ini. Kemudian kalau kita tengokkan hari ini transaction hari ini banyak berlaku pada counter-counter yang di bawah RM1. Okay, di bawah RM1. Jadi itu menunjukkan apa retail punya participation tu banyak. Banyak. Market hari ni is being powered by the retail investor. Okay, not the institutional investor. Okay. Alright, so itu antara benda yang kita boleh deduce lah untuk apa this market data. Kemudian seterusnya adalah untuk top gainers hari ni. Top gainers hari ni kalau setakat pukul 3 tadi ada WeTech, okay, ada WeTech. Okay, tapi yes sekarang pun masih apa apa diterajui. Okay, ada WeTech, KLK, Franken. So KLK naik banyak juga hari ni, boleh tahan juga 32 sen. Okay, 32 sen setakat sekarang lah. Kemudian WeTech naik lebih kurang 49 sen. Dia bagi awal pagi tadi. Okay, lepas tu dia maintain je. Okay, Franken, Teamwell. Okay, Teamwell dah cecah harga RM1 dah. Teamwell Teamwell. Okay, dan Harta. Okay, Harta Lega. Okay, Harta Lega. Baik, seterusnya. Okay, sementara tu kalau ada apa, ada komen boleh tinggalkan di ruangan komen untuk kita apa, kita interact dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okay, seterusnya kalau kita tengokkan untuk top losers, top losers hari ini adalah Nestle. Nestle, tapi kita tengok jap sekarang. Yes, masih lagi Nestle. Nestle Euro, Euro di tangga yang kedua, dan FNN. Okay, itu antara counter-counter yang apa, yang KRCI juga tu, KRCI Constituents. So Nestle jatuh hari ni lebih kurang 80 sen. Okay, 80 sen dia punya jatuh tu. Okay, kemudian Euro, okay, Euro jatuh 24 sen dan FNN jatuh 24 sen juga. Okay, mungkin orang tak boleh beli raya, orang tak boleh beli air. Okay, itu antara deduction lah, bukan saja je tu. Okay, alright. So seterusnya untuk upcoming dividend. Okay, so next week yang akan keluar dividen antaranya adalah AIR, Atrium, PPB, GCB. Okay, Wancong Berhad ni. Okay, counter plantation. Okay, Zulian. Okay, Zulian. Mungkin orang dekat-dekat nak raya ni beli emas banyak. Okay, so ada apa? Ada dividen. Okay, dan Smile. Okay, Es Krim dan IGB REITs. Okay, so kalau kita tengokkan yang agak menarik tu PPB lah. PPB tu banyak lah tu dia punya apa dividen yang dia nak umumkan di situ.
Okay, so untuk market untuk market news flow hari Khamis semalam, okay, semalam baru keluar news ni yang mana Bank Negara keeps the OPR at historical low at 1.75%. So kalau kita tengokkan, okay, so 1.75 antara rate yang untuk 3 kali dah tak silap saya, okay, 3 kali dah maintain at 1.75 punya rate, okay. Dan itu menunjukkan bahawa even though MCO 2.0, MCO 3.0 kan, whatever lah, okay, apa nombor-nombor yang diberikan, Bank Negara masih positif dengan kita punya economic data. Okay, dan ini pun akan disokong oleh data-data yang saya akan tunjukkan sebentar lagi. Kenapa Bank Negara remain at 1.75, dia tak further cut at 1.5 ataupun 1.25. Okay, so kalau kita tengokkan data-data yang lain yang menyokong tindakan BNM ini, okay, itu menunjukkan ada positivity di situ. Jadi bila BNM remain at 1.75, okay, itu menunjukkan keyakinan BNM terhadap kita punya ekonomi kita, yang mana tidak perlukan further cut ya untuk kita punya interest rate. Dan itu antara orang kata satu petanda ataupun petunjuk yang positif yang menunjukkan bahawa ekonomi kita walaupun MCO, okay, PKP semula dan sebagainya, okay, itu menunjukkan bahawa positivity itu ada, okay, cuma dia adalah speed bump ataupun kita panggil sebagai untuk recovery tu dia ada delay sikit, okay, but positivity is there, okay. Itu antara apa yang kita boleh dapat daripada pengumuman Bank Negara ni. Okay, seterusnya, okay, this is untuk labor force Malaysia. Kalau kita tengokkan before this dekat 4.9, 4.8, okay, alhamdulillah untuk March dah menurun at 4.7, okay, 4.7 punya rate, okay. So itu antara petanda ataupun petunjuk yang positif di sini, okay. Ada slightly recovery in March. So itu antara data-data yang menyokong kenapa kita panggil sebagai Bank Negara menetapkan 1.75 tadi, okay, 1.75 because of kita tengokkan employment rate is slightly better, okay. Tak adalah tiba-tiba sudden because kalau macam dekat US dia punya employment rate dia tu increase dengan significant because of ada booster, okay, daripada Joe Biden punya kerajaan. Tetapi macam sekarang ni kita nampak kerajaan dah kurang memberikan booster. Okay, mungkin mereka menyimpan booster ini kalau keadaan terdesak. Okay, itu antara benda yang kita lihat lah. Okay, jadi kalau orang kata keadaan terdesak, dia akan keluarkan sleight of hand magic. Okay, tapi sekarang ni mungkin tidak perlu lagi, okay, di sleight of hand, so masih okey lagi. Okay, baik. Jadi kalau kita tengokkan seterusnya, apa lagi data yang kita ada IPI, Industrial Production Index, yang mana untuk manufacturing manufacturing ada improvement, untuk mining pun ada improvement, electricity pun ada improvement. So kalau kita tengokkan untuk F&B, okay, F&B dengan tobacco ada improvement, okay. Kemudian untuk Allahu Akbar, kecil sangat kecil sangat, so kecil sangat, saya terpaksa tengok dekat saya punya screen, okay. Dekat saya punya screen apa ni, mana dia data tadi, okay, dah hilang pula data saya, okay, okay, ni dia, okay.
untuk wood products untuk wood products, okey, ada improvement. Dan juga untuk non metal, okey, non metal material pun ada improvement 8.0 di situ. Kemudian untuk textile, apparels, okey, ada improvement 9.1. okey. Untuk petroleum, petroleum related, okay, chemical, rubbers and plastics, okay, 1.41. okay. Dan juga untuk electrical and electronics products ada improvement 13.8. okay. Dan juga untuk transportation ada improvement quite decent juga, improvement 20.9 punya improvement di situ. Kemudian kalau kita tengokkan untuk crude oil, crude oil ni dia bercampur-campur sikit kat situ. Okay, right. So seterusnya kalau kita tengokkan ini antara data yang kita tracking every week. So untuk national punya level, untuk Arnold level. Okay, so kalau kita tengokkan minggu ini, okay, setakat semalam ada improvement 1.07. okay, 1.07, which is better than last week. okay, last week around kalau kita tengokkan last week last week punya data lebih kurang dekat 1.14, 1.12 punya range. okay, minggu ni ada improvement sedikit dan kita harapkan, okay, MCO yang dibuat ini dapat menurunkan kita punya kadar kebolehan jangkitan ataupun kita punya Arnold, okay, further below than 1. So kalau kita ada below than 1, dan itu menunjukkan kita ada improvement yang sangat bagus lah di situ. Okay, jadi itu antara data-data yang kita nak perhatikan. Dan kalau kita tengokkan most of the figures for Arnold being contributed from Selangor, Pulau Pinang, Johor, Kelantan, Melaka dan Kuala Lumpur. So kalau kita tengokkan Kelantan, Kuala Lumpur dan Selangor ini dah berlakunya MCO. Okay, dah berlakunya MCO. Kemudian untuk Melaka, Johor MCO ke? Johor tak MCO kan? Johor selected district je kan? Johor selected district saja yang MCO. Kemudian Pulau Pinang, kalau kita tengok news flow, kerajaan Pulau Pinang terbuka untuk MCO jika diperlukan. Okay, so itu antara saya lihat in term of kita as rakyat dan juga as investor. Okay, apa yang kita nakkan adalah keterhubungan di antara kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri, yang mana saya nampak kan, okay, this is a good move di mana pusat dan negeri saling collaborate. Sekarang ni kita bukan nak fikir pasal parti, kita bukan nak fikir pasal pentadbiran siapa yang lebih bagus, no. We have to letak benda tu dekat tepi, letakkan perbezaan politik, perbezaan parti tu, siapa memerintah negeri ni, itu semua di tepi, dan kita nak ada keterhubungan di antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Kalau kita tengok kan keterhubungan ni berlaku untuk negeri Selangor di mana keterhubungan yang sebegini yang kita nak kan. Okey, di mana kerajaan negeri dan kerajaan pusat saling orang kata melengkapi satu sama lain dan memberikan kerjasama. Jadi melawan COVID ini bukanlah kita nak tengok parti mana paling bagus, no. We just want it to settle so that everyone can have their old life back, okay, ataupun kehidupan yang lebih sejahtera. Sebab kalau kita tengokkan sekarang ni rakyat marah dan sebagainya, ni dah jadi macam bicara politik pula kan. Tapi kalau kita tengokkan rakyat marah dan sebagainya ni, okay, disebabkan oleh tekanan stres dengan COVID, stres dengan ekonomi, antara nyawa dan life and livelihood, nyawa dan keterhidupan, entah apa-apalah term dia, livelihood lah. So itu yang menyebabkan rakyat semakin cepat marah. Jadi
perlunya ada keterhubungan di antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat untuk melawan. Okay, dan kita tak nafikanlah rakyat tu sendiri perlu memainkan peranan. Okay. Dan kalau kerajaan negeri Pulau Pinang itu sanggup untuk melakukan MCO, okay, jika diperlukan, dan itu kita nampak akan ada positivity lah di situ. Okay, dan kita harapkan tak perlulah ada MCO, dan kita harapkan pematuhan SOP itu lebih baik daripada masa ke semasa. Okay, baik, seterusnya adalah untuk ini antara data yang saya suka tengok juga di situ. Okay. Antara data yang saya suka lihat adalah market participation in term of the local boss. Kalau kita tengokkan peak dia, peak adalah pada Julai dan Ogos, lebih kurang 275 bilion lah itu 270 bilion volume untuk bursa. Okay, 270 bilion dan 214 bilion. Okay, untuk Julai dan Ogos. Kemudian slightly drop. Okay, kemudian ada spike balik pada March hari tu 210 bilion. Okay, kemudian April sendu sikit, lebih kurang 150 bilion. Okay, dan kalau kita tengokkan, okay, apabila berlakunya MCO, okay, kalau kita tengokkan, saya nak conteng sekejap. Mana boleh conteng ke? Saya zoom lah. Okay, alamak, kalau zoom jadi tak cantik, tapi tak apalah, saya pakai mouse je. Kalau kita tengokkan sepanjang tempoh MCO, okay, Mei sampai Ogos, kemudian Disember dan juga sampai Februari, okay, berlakunya MCO. Okay, kemudian kita berlaku MCO lagi sekali. Okay, pada tapi limited to Selangor lah, Selangor and some part of Johor and Kelantan. Okay, not total, bukan semua negeri. So kalau kita tengokkan trend dia adalah bila berlakunya MCO, volume trading dekat bursa tu akan spike. So itu antara positivity. Yang mana saya macam mana nak kata, kita tak nak COVID tu jadi, kita tak nak MCO tu jadi, kan? Tapi kalau berjadi, volume trading naik. So dia macam blessing in disguise lah kat situ lebih kurang. Kita tahu benda tu tak bagus, tapi somehow it is good for the market. Okay, so there is more liquidity to market dan sebagainya. But macam mana kita kata, bila berlaku MCO, then we know volume akan naik, okay, dekat bursa, because obviously orang ramai ada masa untuk trade. Okay, because bekerja dari rumah dan sebagainya, okay, work from home. Jadi itu memberikan peluang mereka untuk trade lah. Okay, tapi nak pula MCO dan datang pula nak dekat raya. Okay, datang pula nak dekat dengan raya. So kalau kita tengokkan, orang pun gaji awal bulan ni. So I think, okay, for the last pre, okay, untuk minggu depan tu ada last pre, okay, untuk orang trade untuk cari duit raya dekat bursa. Okay, because kalau kita tengokkan crypto market, because kalau kita tengokkan sekarang ni ada shift, okay, daripada bursa pergi dekat crypto market. So crypto market, because before ni tengah bullish, okay, tapi sekarang ni dia tengah bearish dekat crypto market. So maybe there is a possibility untuk these retailers is coming back into the kita panggil sebagai bursa punya market. Okay, kenapa saya cakap macam ni? Okay, because sekarang ni bursa kita ni being dikuasai oleh retail. Kalau kita tengokkan most by volume dengan in term of the value, okay, majoritinya adalah from the local retail. Okay, majoritinya adalah from the local retail.
Okay, institutions tak banyak sangat. Okay, institutions tak banyak sangat. So, kalaulah this local retail is coming back from the crypto market, dah orang kata dah tawar hati kan. Because biasalah kita punya retailers ni, kalau market tu tengah bearish dia orang akan cabut. Kan, terciduk hadah kan. So dia orang akan orang kata kembali ke pangkal jalan ataupun kembali ke bursa. So itu antara yang kita nak tengoklah. But this one is for April for April. Sepanjang April. Kemudian kalau kita tengokkan untuk early of May pun data ini lebih kurang macam ni juga. Okay, tetapi for April kita tahu local retail is the main drive for the market. So, seterusnya okay, kalau kita boleh tengok chart kalau kita boleh tengok chart sikit. Terasa kita okay, untuk chart kalau boleh kita nak tengok untuk kita punya kita tengok dulu. Kita tengok dekat oil lah. Okay, dekat oil. Okay, kalau tuan-tuan dan perempuan ada soalan-soalan ataupun ada perkara yang ingin diajukan, boleh ajukan di bahagian chat kita untuk kita respon. Okay, baik. Jadi kalau kita tengokkan untuk Bursa Malaysia Bursa Malaysia seperti mana saya maklumkan sebelum ini, okay, memang dia akan bermain memang kita tak save chat kita. Okay, I think kena save lah so that kita boleh tahu sama ada remain intact ataupun tak remain intact apa yang kita cakap daripada minggu lepas. So macam saya cakap minggu lepas, okay, daripada minggu lepas boleh lah one month pun. Okay, alright, so daripada minggu lepas 30 yes 30 so antara 1604 156 so dia remain intact dengan apa yang saya perkatakan daripada minggu lepas okay, alright, so this is the area ataupun range yang dia akan main di sini. Okay, but I think ini sebabkan local retail tau ada dekat sini. Okay, local retail ada dekat sini. So kalau kalau lah institutions is coming back, institutions is coming back to our local boss, then akan ada improvement lah in term of KLCI. Okay, because kalau kita tahu KLCI ni kaunter-kaunter yang boleh tahan kat kayangan. Okay, jadi local retail tu tak adalah banyak sangat nak main kaunter-kaunter kayangan macam ni. Okay, jadi itu antara kenapa KLCI kita tak move higher. Okay, baik. Seterusnya kalau kita boleh tengok kita punya brand oil, kita tengok brand oil kita. Okay, brand oil saya cakap minggu lepas antara 70 ke 65. Betul tak? Kan? So kita buka kita punya brand oil boleh? Oh, sebelah dia. Oh, okay. Tak perasan. Okay, sorry. Okay, so untuk kita punya brand oil, okay, brand oil yes. Okay. Didn't hit berapa ni? 3 Mei dia kena tu. Okay. Berapa ni? 4 Mei Oh, ni 1 hour chart. Yalah, kita nak tengok bila dia kena ni. Dia kena 70. Okay, so dia kena 70 dekat 5 Mei 5 Mei. So macam saya cakapkan minggu lepas over the weekend, but dia tak jadi over the weekend lah. Okay, tapi tak apa. Okay, so kalau kita tengok kan ni March. Okay, ni Mei ni Mei punya data. Okay, ni Mei punya data dia kena 70. So macam saya cakapkan minggu lepas, so memang dia kena 70 punya level dan ada rejection dekat 70 punya area. So kalau kita tengokkan ni 61. Okay, 61. So maybe dia akan retrace tapi itulah kita tengok volume. Okay, ni CFD. Okay, right, so untuk brand ni I think dia akan hover harga ni je. Okay, dia akan hover harga ni lah.
Okay, melainkan tiba-tiba ada perang ke apa benda, then boleh lah. Tapi I think dia ada weakness for the current movement. Okay, for current movement dia ada weakness. So I think dia akan retrace dulu lah. Okay, dia akan retrace dulu for Brent oil. Next one adalah kita punya CPO. Okay. Okay, CPO. CPO antara yang bagus ke ataupun antara yang menarik. Jadi kalau kita tengokkan untuk CPO CPO sekarang ni tengah all time high. CPO. Okay, CPO. FCPO. Okay, FCPO. Okay, FCPO. Okay, FCPO. Right, so kalau kita tengok kan, ni buat apa gap kat situ. Okay, this is breakout gap. So we hope lah breakout gap kalau tak dibuat U-turn nanti. Okay, but I think to be fair, this is a breakout gap. Okay, so dia breakout with a gap kat situ. Wow. Okay, so dia nak hit dah berapa lama dia peram kan. So think way forward so kalau boleh break 4,000 apa tu 4,400 okay, 4,400 tu, then wow, raya awal lah kita tahun ni. Okay, boleh raya awal. Tapi insyaAllah okay, insyaAllah kita doakan sama-sama untuk kita punya CPO break this 4,400 dan boleh pergi 4,500. Because tapi kalau kita tengok kan dari segi pattern kat sini pattern kat sini quite unfavorable sikit lah tapi I think untuk in term of the strength of the market, there is still strength in the market. Okay, there is still strength for this current market movement. Okay, strength tu masih ada dan ini antara dikuasakan oleh beberapa faktor. Jadi saya rasa I think untuk CPO there is orang kata ada cahaya lagi ada cahaya lagi untuk kita punya CPO. Okay, ni untuk dia punya movement. Kalau kita tengokkan untuk shorter time frame, wow, cantik. Cantik macam ni. Okay, cantik. Kalau you all tak faham cantik tu, tak boleh nak buat apa kan. Okay, but I think untuk this chart very nice. Cuma ada CPO ni biasalah dia main gap dia tu boleh tahan juga untuk CPO. Okay, in term of 1 hour pun cantik juga okay, dia baru break ni kat situ. Okay, yes, very very nice. Wow. Okay, yes. Okay, right. So that's tengok. Okay. Cari kebun sawit semakin suka nak pilih counter. Ya, suka tu dia tak adalah suka sangat tu RIS. Dia tricky. Dia tak suka. Dia tricky. You have to know where to put your trade. Where to place your trade. Okay, Tuan Rais. Tuan Zafiq, okay, cari kebun sawit. Cari kebun sawit. Boleh mencari. Okay, kemudian Nazmi 4,400. Hari ni kes COVID 4,000 hari ni kes COVID. Okay, ikut FCPO. Mungkin. Okay, there's no correlation, direct correlation, but boleh je kalau kita nak ni. Okay. Okay, right. So line interrupt live kita line interrupted Okay, still okay saya jalan sebab saya punya dekat screen saya dia interrupted, tapi tak apa. So I think we already come to the end of our session untuk hari ini. So saya dan tim Smart Saham, okay, saya sendirilah sebab tim Smart Saham ada lagi yang akan live minggu depan. Okay, tapi saya sendiri saya mengucapkan selamat hari raya in advance. InsyaAllah ada lagi masa tu untuk kita hari Senin, Selasa, Rabu. So ada 3 hari lagi masa untuk kita try buat duit daripada bursa sebelum hari raya. Dan insyaAllah lepas hari raya tu
akan ada lagi banyak peluang. Sebenarnya saya sekarang ni tengah favor market sekarang ni. Okay, saya tengah seronok market sekarang ni sebenarnya. Okay, tapi biar je lah saya yang tahu apa yang seronoknya market tu. Okay, tak apa, orang-orang yang tengah tak favor dengan market tu, it's okay. Okay, saya okay je dengan you all. Okay, tapi buat masa sekarang ni saya sangat-sangat suka market yang sekarang ni. Ada banyak buying opportunity for me. In fact, saya tengah banyak position yang saya tengah place in tu. Okay, jadi I'm waiting for some good stocks that I would like to buy lah. Okay, tapi counter apa tu tak boleh cerita counter apa tak boleh cerita. Okay, because lah, okay, kita tak bagi buy call Okay, so I think tuan-tuan dan perempuan boleh scan QR code untuk feedback form, untuk kita dapatkan feedback daripada tuan-tuan dan perempuan. Okay, dan insyaAllah kalau kita dapat feedback yang bagus daripada tuan-tuan dan perempuan, kita boleh continue kita punya bursa chat ni. Alright, jadi I think sekarang pun dah pukul 4 suku. Okay, 4 suku. Saya pun nak get ready for last 30 minutes of hari Jumaat. Okay, jadi saya ucapkan selamat hari raya. Maaf zahir batin. Okay, jangan lupa kita semak saham. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.